Nanti rekod ni cikgu masukkan, rekod ni cikgu akan masukkan dalam YouTube. Awak boleh tengoklah sendiri. Tengok balik semula ke dan bagai. So latihan yang cikgu dah bincang itu sampai latihan 10 tak silap cikgu kot. Latihan 11 dah buat lah muka surat berapa tu. Alright, so kita present dulu. Okay, present dulu. Share. Okay, soalan muka surat 9 dalam modul. Soalan nombor 11. Dah bincang belum? Yang kita berhenti sampai mana? Ke ada yang dah buat dah? Nombor 11, 12, 13, 14. Okay, nombor 11. Siapa dapat jawapan nombor 11? Muka surat 9 modul. Yang ini. Yang cikgu suruh awak try and error dululah. Okay, so minggu lepas cikgu dah bagi modul ni. Kalau boleh print lah. Kalau boleh print, mana tahu. Okay, nombor 11. Siapa dapat jawapannya? Apa jawapannya? Berapa cara? Nombor 11 ni kita bincang balik. Kita dah bincang lah nombor 11 ni. Okay, nombor 11. Dah bincang belum? Nombor ganjil 4 digit yang lebih daripada 8,000 dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 4, 6, 7. Dan 2, 4, 6, 7, 8 dan 9 tanpa ulangan. Berapa banyak nombor yang boleh dibentuk? So apa cerita ni? Lebih daripada 8,000, cuma dia nak 4 digit aja. Dan dia adalah nombor ganjil. Apa ceritanya ni? Okay. Siapa dapat jawapannya? Ada berapa cara? Tak faham ke atau nak cikgu tunjukkan juga? Nombor 11. Kalau nak masuk kan? Cikgu tunjukkan. Tak dapat Tapi ada siapa yang dah try? Just bagi dia jawapan. Just nak tengok je apa yang dah try tu. Okay, Grace minta cikgu tunjukkan. Mungkin dia tak faham. Siapa? Boleh cikgu tunjukkan? Ada yang dah buat ke? Ada try ke? Yu Yanzi, Lau Zheng Hao dah buat? Sanjana, Kishan? Tak tahu? Tak pasti? Jawapan betul atau tidak? Agak-agaknya jawapannya apa? Dia kata nombor ganjil 4 digit yang lebih daripada 8,000 dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 4, 6, 7, 8 dan 9 tanpa ulangan. Berapakah banyak nombor yang boleh dibentuk? Alright. So, kita tengok balik soalan ini. Tak ada masalah. Alright, so 8,000. Lebih daripada 8,000. 4 digit ganjil. Maknanya dalam keadaan lebih daripada 8,000 dan dia ganjil. Baik, faham tak maksudnya? Alright, so diberi nombor-nombor ini. Okay, diberi nombor-nombor 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ada berapa nombor di situ? Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tanpa syarat, cikgu selalu ingatkan macam ni. Kalau tanpa syarat, syarat ni tak ada. Kalau tanpa syarat, tak ada syarat ni, kita nak bentuk 4 digit, okay, kita cuma nak bentuk 4 digit sahaja. Jadi jawapannya hanya 6P4. Ini kalau tanpa syarat lah. Okay, 6P4 sama dengan berapa? 6P4. 6P4. Kalau tanpa syarat ni, berapa ribu tu? Berapa ratus sangat tu? 6P4. Berapa? 6P4. Ada yang dah jawab? Mesej 360. Okay, Liu Yanzi dapat apa jawapan ni? Itu juga nak tanya tu. Ada orang dah buat, ada yang tak buat. Tapi tak pasti Ini kalau 6P4 tanpa syarat, jawapannya 360. Okay, betul
360 kalau tanpa syarat. Alright, ini yang kita katakan syarat dan tanpa syarat ni. Okey, kalau tanpa syarat dia ada daripada 6 digit tu, kita hanya pilih 4 dan kita susun 4 nombor tu dah 6 pi 4. Okey. Jawapannya 360. Ini kalau tanpa syarat. Okey. So jadi sekarang ni dia ada syarat. Dia nak nombor ganjil 4 digit. Okey, ini tanpa syarat. So bukan jawapannya ni Okay, so kalau dia ada syarat, nombor ganjil 4 digit yang lebih daripada 8,000. Cuba awak bayangkan struktur dia macam mana. Cikgu suka buat diagram dia dulu sementara waktu ni lah. Okay. Pertama, cikgu boleh letakkan 4 digit tersebut. Okay. Cuba awak bayangkan kita ada 4 digit dan 4 digit tu kita letak dulu 1, 2, 3, 4. Okey, pertama kita kena fikirkan nombor yang lebih daripada 8,000. Apakah nombor-nombor pertama yang kita boleh letak? Lebih daripada 8,000. Pertama kita boleh letak nombor 8,000, lebih daripada 8,000, kita boleh taruh 8 dan kita boleh taruh berapa? 9. Kita boleh taruh 9. Kita ada dua ni, yang kita boleh letak 9. 7 boleh tahu tak 7? Kalau kita letak 7. Tak boleh. Dia akan jadi 7,000 lebih. Kalau kita isi nombor ni, isi nombor kat situ, dia akan 7,000. Dia tak lebih daripada 8,000. Okey. Yang ni kita akan tengok dulu lah. Okey. So jadi, struktur yang syarat utama, dia kata lebih daripada 8,000. Dan yang pilihan kita boleh buat ada dua. 8,000 dengan 9,000 ke atas. Ini kita boleh buat. Alright. So 8,000. Lepas tu kita susun nombor-nombor lain. Kalau 8 dah letak kat sini. Dan kita susun nombor-nombor lain. Dia lebih daripada 8,000. Tetapi dia kata ganjil. Ini kena ambil kira juga ni. Ganjil. Jadi ganjil ni kalau kita ambil nombor 8 berada di atas. Ganjil mesti di belakang pula. Okay. Ganjilnya mesti di belakang pula. Ganjil tu tak silap cikgu cuma ada nombor 7. Kalau kita tahu nombor ganjil di belakang, maka semua nombor ini akan jadi ganjil. Atau dalam keadaan 8 di depan, ada lagi nombor ganjil kat belakang tu, iaitu 8 dengan 9. Faham tak? Ini struktur dalam syarat tersebut. Kalau kita pilih 8 di depan dan nombor ganjil di belakang. So ini akan jadi nombor ganjil yang lebih daripada 8,000. 4 digit. Kalau 9 pula, sama juga. Sama ada 9 yang letak kat depan, kita boleh tahu nombor belakang ganjil 7. Atau kita boleh letak 9 dengan 9. Boleh tak? Setuju tak? Apa masalahnya? Ni okey, faham? 8,000 something 7 belakang, 8,000 something 9 belakang, 9,000 something 7 belakang, sebab dia akan bentuk nombor ganjil. Belakang ni akan bentuk nombor ganjil. 9,009. Okey, ada apa-apa masalah tak? Ada apa yang awak muskil tak? Ada lebih kurang 4 struktur kat sini. Yang sini tak boleh Ini tak boleh. Sebab apa? Kita ulangi balik 9 dengan 9. Tak boleh. Kita cuma boleh ambil sekali je. So cuma ada 3 struktur je kita boleh buat kat sini kalau betul-betul lah. Iaitu 9 memula 8,000 something dengan 7. Lepas tu 9,000 something dengan 7. Okay, kita tulis balik kat sini Kita tulis balik kat sini. 9 dengan 7. Okay, ni kita padam. Okay, kenapa cikgu buat macam tu? Supaya kita nampak kat sini dah ada 3. Mana 3? Kat struktur ni saja ada 3. Okay, situ je ada 3. Alright. Betul tak? Setuju? 3. Kat sini saja ada 3. Maknanya 8,000 something 7, 8,000 something 9 dengan 9,000 something 7. Kat sini ada 3. Alright, so kita kena darabkan dengan P. P
P dia apa? Apa dia punya ni? Ni kena tahu. Jadi untuk dapatkan P dia apa tu, kita boleh ambil contoh yang pertama di mana 8 dah ambil, 8 ni kita dah ambil, kita dah isi kat sini. Okey. Isi yang tempat pertama. Lepas tu kita nak buat susunan ni, 9 kita dah ambil juga, kita kekalkan kedudukan dia. Kita ambil yang pertama ni cukup. Okey. 8 dengan 7, sorry. 8 dah ambil, dengan 7 dah ambil, kita letak kat tempat pertama 8, tempat akhir 7, kita dah ambil. Okey. So tinggal lagi berapa nombor yang kita nak susun? Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4. Yang kita nak isi tempat kosong ada 2 lagi kat sini. So kat sini adalah 4P2. Okey, itulah jawapannya untuk P kita. So jawapannya kat sini adalah 3 kali 4P2. Cuba kira. Betul tak? Jawapannya adalah 36 cara. Setuju? Cikgu yang kira juga ni. Jawapannya adalah 36 cara susunan yang kita boleh buat apabila syaratnya ialah 4 digit ganjil yang lebih daripada 8,000. Itulah caranya. Okey, setuju setakat ni? Setuju? Ya, betul Yuanza dapat 15. Okey, 15 ni apa? Okey, Yuanza. Okey, betul. So jawapannya sebenarnya adalah 36 cara yang kita boleh buat. Itu jawapannya lah dalam buku modul ni pun sama ikut jawapannya 36. Alright. Okey. So faham tak setakat ni? Penyusunan ni. Respon? Ke cikgu nak ulang balik ke apa? Ke tak berapa faham? Alright. Okey, kalau tak ada masalah kita boleh teruskan. Walaupun tak ada respon ni. Alright, so kita tengok soalan nombor 12. Okey, nombor 12. Tengok nombor 12. Cari bilangan nombor ganjil 4 digit yang lebih kecil daripada 5,000 yang dapat dibentuk daripada 2, 3, 5 dan 7. So kita ada 4 nombor. Okey, 4 digit dia nak yang kecil daripada 5,000. Alright, yang kecil daripada 5,000 bermakna kita kena lihat dari segi dia bagi nombor-nombor ni saja 2, 3, 5, 7. Ni digit yang diberi. Lepas tu kita susun digit ini 4 digit dalam keadaan 1, 2, 3, 4. Kita susun dan dia mesti kurang daripada 5,000. Kurang daripada 5,000. So apakah yang sepatutnya di depan? Ini kita kena tanya juga. Apakah yang sepatutnya kita letakkan digit yang di depan sekali? Kalau dia kata kurang daripada 5,000, lebih kecil daripada 5,000. Siapa dah baca jawapannya? Okay, apa yang kita kena letakkan bahagian depan sekali nombor? Kalau dia nak minta dalam bentuk nombor yang lebih kecil daripada 5,000. Diberi nombor-nombor itu cuma 4 digit saja, iaitu 2, 3, 5, 7. Apa yang sepatutnya kita kena letak kat depan? Di depan lah. Idea? Siapa ada idea? Idea? Nombor di depan tu apa sepatutnya kita kena letak? Kalau kita nak susun nombor-nombor ini, ada 4 nombor, 4 digit nombor. Apakah nombor yang kita perlu letak di hadapan sekali? Yang 2, 3. 2, 3. Ya, betul. So, kena respon lah sikit. Cikgu risau juga. So, jadi sepatutnya kita kena letak 2 atau 3. Kita kena tahu 2 atau kita boleh letak 3. Itu je lah. Structure ni ikut syarat Structure ni ikut syarat. Lepas tu dia kata ganjil. Ganjil, apa yang sepatutnya kena letak kat belakang? Faham tak maksud saya? Okey, pertama kita buat macam dulu. Mula-mula kita boleh letak
nombor ganjil, dia nak ganjil yang kurang daripada 5,000. Mula-mula kita boleh letak yang depan tu dulu ialah 2. Okey, letak 2. Lepas tu yang belakang ni kalau nak ganjil kita boleh letak 3. Susunan lah. Atau 2 dengan 7. Ini kita kena buat macam ni dulu. So kita akan bentuk suatu nombor 2000 something 3. Yang kedua tu 2000 something 7. Macam itulah. Okey, atau kita boleh buat lagi structure je dengan keadaan 3 pula. Di depan kita boleh taruh 3 sebab masih di bawah 5,000. Okey, dan belakang ni kita boleh taruh 3 tak? Tak boleh. Kita tak boleh letak 3. Jangan buat macam ni Tak boleh letak 3 depan, 3 belakang. Dia hanya sekali je boleh. Dia kata ulangan tidak dibenarkan. Nampak tu? So jadi yang kita boleh mampu buat ialah kita boleh letak yang nombor ganjil yang belakang adalah 7. Itu paling last sekali kita boleh buat ikut structure dia ni. Okey, structure ni ada lebih kurang 3 strat. 3 kat sini ada 3. Alright. Baik, faham tak setakat ni? Sekali lagi. Structure ni ada berapa? Ada lebih kurang ada 3. Kat sini saja ada 3 yang mengikut syarat dia. Yang syarat yang utama yang dalam soalan ni. Bilangan nombor 4 digit yang lebih kecil daripada 5,000. Kalau kau baca kat sini 2,000 something 3. 2,000 something 7. 3,000 something 7. Okey, kalau kita taruh 5 kat depan tak boleh sebab dia akan jadi 5,000 lebih something. Ini tak mau. 5,000 tak boleh. Kalau taruh 5 kat depan. Itu kita kena faham dulu structure ni dulu. Jadi structure ni kita akan dapat sini 3. Lepas tu kita letak darab P. P dia apa? Okey, P ni awak ambil contoh yang pertama ni. Okey, yang pertama ni iaitu yang ini cukup lah. Alright, lepas tu kita tengok nombor-nombor yang kita dah letak dulu. Ikut syarat yang bercontoh yang pertama ni, 2 ni kita dah ambil, kita isi sini. Alright, and then 3 ni kita dah ambil, kita dah isi situ. Tinggal lagi berapa nombor? Tinggal lagi 5 dan 7 kita susun 2 tempat kosong kat tengah-tengah tu. Situ cuma kalau kita perhatikan betul-betul, okey, kalau kita perhatikan betul-betul, dia cuma tinggal lagi 2 nombor, okey, 2 nombor. Itu 5 dan 7, tersusun kat 2 tempat kosong yang telah disediakan di sini. Itu 2P2. Alright? Okey, kat sini saja adalah 3 darab 2P2. Okey, itu jawapannya. 3 darab 2P2. Itu jawapannya. Cuba jawab dapat apa ni? Enam itu je kot, 6 je kot yang kita boleh dapat jika ulangan tidak dapat dibenarkan. Okey, dapat dibentuk dari 2, 3, 5, 7. Betul Okey, setuju? Setuju? Ada apa pun tertinggal tak? Cuba tengok. 2, 3, 5, 7. Cikgu, 2 dengan 5 cikgu. Betul. Kita tertinggal 2 dengan 5. So, betul. Sebab ni sekarang ni baru 3 je kan. Kita terlupa satu benda ni. Sebab tu cikgu nak respon daripada you guys ni. Ada tak kita tertinggal benda? Kita dah terus kan sampai so ni salah sebenarnya. Kita tertinggal satu benda ni. Structure kita ni ada satu benda kita tertinggal. Nak jadikan bawah 5,000. Sebab tu kita nak respon daripada kamu semua. Kita ada tertinggal satu benda. Ini dah okey. Ini dah okey. Ini pun dah okey. Kita tinggal satu benda. Iaitu dalam keadaan 2,000 something 5. 5 ni. Ada 5 ni. Ini ganjil. Betul pun korang. Okey. Itu saja tinggalkan tu. Satu lagi kita tinggal lagi. Dengan keadaan structure dia sebenarnya dia ada 5 so 3 dengan 5 pula. Ni yang benda yang kita tertinggal. Okey, ada lagi tak setakat ni?
3 dengan 3 tak boleh Okey. 3 di depan, 3 di belakang tak boleh. Setakat ini saja yang kita boleh dapat. Yang ni baru betul. Alright. Okey. Lepas tu cikgu nak respon daripada you guys. Kalau kita baca ni, kita nak susun nombor. Kita kena bayangkan kalau kita nak susun nombor dan nombor itu adalah bilangan nombor ganjil 4 digit yang lebih kecil daripada 5,000. Yang kita telah struktur yang kita telah buat ini ialah ada lebih kurang 5 struktur di mana yang depan kecil daripada 5,000, yang belakang kita letak nombor ganjil. 5 ni nombor ganjil terlupa lah tu. Okay, so kat sini kita ada 5 struktur. Baru betul. Darab dengan apa dia punya P. P dia sama macam tadi lah. Kalau kita ambil contoh yang pertama ni, okay, 2 dah ambil, dengan 3 dah ambil, tinggal lagi 2 nombor untuk kita susun kat sini. So kat situ ada 2P2. Baru betul. 2P2. Okay, 5 darab 2P2. Baru betul. Apa jawapannya? Tadi salah bukan 3 3 darab bukan, dia 5 darab 2P2. Okey, baru betul. Apa jawapannya? 10. 10. Okey, itu jawapannya, tak banyak pun. 10 bilangan cara kita boleh susun nombor-nombor ini. Okey, faham tak setakat ni? Okey, so jawapannya adalah 10. Betul So ini adalah yang kita dapat jawapannya. So kena faham betul-betul di mana kita nak tahu apa hendak soalan tu, kita kena buat struktur diagram macam ni pun tak apa, baru kita nampak. Okay? Alright, so faham setakat ni? Harap-harap faham Okay, next kita cuba tengok soalan yang 13. Okay, cuba tengok soalan 13 sama-sama. Okay, nombor 13, darjah di bawah menunjukkan 8 kod huruf. Okay, ada lebih kurang 8 Satu kod huruf akan dibentuk dengan menggunakan 4 daripada kad-kad ini. Okey, carikan bilangan kod 4 huruf yang berlainan yang dapat dibentuk. Jadi, faham tak maksud soalan ni? So, kalau soalan A ni cuma tak ada syarat lah. Soalan A ni, kita tengok soalan A. A ni cuma jawapannya ialah ada lebih kurang 8 kod P4. Tu jawapannya. Okey, so 8P4. Berapa tu? 8P4. Soalan A ni tak ada syarat lah. Dia kata ikut soalan ni 8, dia cuma nak 4 huruf. Daripada 8 kita susun. Faham tak? Daripada 8 tu kita pilih 4 dan kita susun huruf tersebut. So 8P4. So jawapannya lebih kurang 1680 cara susunan yang kita boleh buat. Okey. Alright, ada masalah? Tak ada setakat ni? Okay, ni senang soalan B. Okay, tengok soalan B pula. Okay, soalan B, tolong buat salinan sedikit. Okay, soalan B kita kata yang bermula dengan satu vokal. Bermula dengan satu vokal. Kalau kita perhatikan betul-betul, vokal dia cuma ada 2 aja. Kita nak 4 huruf. Okay, yang kita boleh letak kat sini vokal A. Okay, A dan kita boleh letak vokal E. Kita boleh tak 2 vokal. Dia kata di bahagian depan sekali, bermula dia kata bermula. Okey, bahagian E. Kat sini saja struktur dia ada 2. Ada tinggal tak lain? Vokal apa? A, E, I, O, U kan? Kat sini cuma ada A dengan E sajalah. So sini ada 2. So, dah cukup dengan struktur mengikut kehendak soalan ini. So apa dia punya P pula? Kita kena darabkan dia dengan dia punya P. Okey, dia punya P tu kita ambil contoh yang pertama je cukup. Okay, kalau kita tengok susunan ni, bagaikan susunan. A ni kita dah ambil, kita kekalkan kedudukannya di tempat pertama. Tinggallah berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf ni kita susun kat tempat, ada 3 tempat kosong lagi kat sini. Okay, so itu jawapannya. So kat sini kita boleh tulis 2. 2 ni adalah struktur main structure dia tu. Okay, and then 2 ni adalah main structure dia dan P ni adalah ikut dalam contoh yang ini kita ambil contoh yang ini. Okey. Contoh yang ini ialah 7P3. Itulah jawapannya. Okay, apa jawapannya? Tolong tekan.
Berjawapannya? Respon? 420. Okey, 420 betul. 400. Okey, 420 betul. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 14. Ajar di bawah menunjukkan 9 kad huruf. Equation. Ada 9 kad Okey. Cari jumlah bilangan susunan yang berlainan huruf jika huruf E dan S mesti bersebelahan antara satu sama lain. Alright, ini yang cikgu bincangkan minggu lepas tentang kalau maksud bersebelahan tidak boleh dipisahkan. Okey, bersebelahan ataupun tidak boleh dipisahkan ataupun tidak boleh bergerak, mereka sentiasa bersama-sama. Macam itulah berkedudukan dia orang tu lah. Okey, maksudnya kalau kita susun dia nak berapa huruf ni? Sekejap Dia nak carikan jumlah susunan berlainan huruf EF mesti bersebelahan. Okey, dia tak ada dia cuba nak susun semua, disusun semua. Okay, dia nak susunkan semua. Ada E, Q, U, A, T, I, O, N, S. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Okay, susunan yang pertama kita boleh buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Equation. Atau kita boleh buat susunan. Sebab kita ada 9 huruf ni. Dia boleh taruh Q dulu. U, T, A, I, N, O, E, S. Boleh juga. Ataupun kita boleh buat susunan lagi. Dengan U, T, I, N, O, E, Q, itulah lebih kurang. U, T, I, N, O, E, A, S. Boleh juga. Atau, banyak lagi, sebenarnya banyak lagi ni. Tetapi yang mana yang mengikut syarat utama dia tu? Syarat utama dia kata E dan S mesti bersebelahan. E dan S ni mesti bersebelahan. Adakah yang pertama, ataupun yang kedua, atau yang ketiga? Cuba jawab. Ada banyak lagi sebenarnya, banyak lagi susunan kita boleh buat. Banyak lagi susunan kita boleh buat. Tapi kita ambil yang 3 ni cukup. Cuma nak fahamkan yang mana yang mengikut syarat dia ni, E dan S mesti bersebelahan. Adakah yang pertama, ataupun yang kedua, atau yang ketiga? Siapa boleh jawab? Respon? Adakah yang pertama, ataupun yang kedua, atau yang ketiga? Yang mana satu? Yang mengikut syarat bahawa E dan S mesti bersebelahan. Yang kedua. Ya, yang kedua. So ini tak boleh yang ini yang pertama tak boleh. Sebab E dan S berjauhan. Tak mau. Kita tak nak yang ini, tak kira. Yang ketiga ni pun tak boleh. Sebab E dan S tengah-tengah ni ada huruf lain. So ini pun tak boleh. So yang boleh kita ambil adalah yang kedua. Sebab E dan S bersama. Dia berkedudukan bersebelah-sebelahan. Itu maksudnya lah. Kedudukan bersebelah-sebelahan. Padam yang lain dulu sementara waktu ni. Cuma kita kena bayangkan kita kena bayangkan apabila kita buat susunan, kita ada 9 objek. Kita ada 9 objek. Kita ada 9 objek iaitu Q, U, T, question tu ada 9 huruf. Dan kita bayangkan yang bahawa kita kena anggap bahawa E dan S ni kita lekatkan bersama-sama. Kita gam mereka. So jadi huruf ni daripada 9 dia jadi objek. Kita kira objek kita susun objek-objek ni dengan keadaan jadi tadi 9 huruf dia dah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dikira 1. Jadi 8. Bukan 9 ES So sini saja susunan kita kalau bayangkan kita susun dengan ES ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. 8,
P8. So, susun 88 ni, tapi kita kena darab satu benda. 2P2. Kenapa 2P2 ni? Sebab 2P2 ni datang daripada susunan ES ni. Kadang-kadang kita ada dua huruf, kita susun dua. Mestinya kedudukan tu E ataupun SE. Okey, so kita kena kira di sini. Sini ada dua kesusunan kita buat. Atau kita boleh taruh darab dua pun boleh. Yang semua kita nak letak darab dua pun boleh. Atau 2P2 pun boleh. Itu sama maksud dia. Okey, maksud cikgu, kalau you guys nak buat darab dua pun boleh. Okey, darab dua pun boleh. Atau kita boleh buat 2P2. Okey, 2P2 darab 8P8. Okey, cuba dapat kirakan jawapannya. Apa jawapannya? Okey, apa jawapannya? RM80,640. Ya, 80,640. Alright, itu jawapan kita. Alright, so 80,640 cara susunan yang kita boleh buat apabila E dan S mesti bersebelahan. Okey, itu caranya lah. Alright, so soalan yang seterusnya, ini senanglah kot. Sebab cikgu pun dah tengokkan tadi soalan ni. Dia kata kat sini, soalan nombor 15. Okey, raja di bawah menunjukkan 5 kad huruf dan 4 kad digit nombor. Satu kod akan dibentuk dengan menggunakan huruf dan digit nombor itu. Jika kod itu mengandungi 3 huruf, diikuti dengan 2 huruf digit nombor. Okey, ini senang sangatlah sebab diikuti dia ikuti sebab kat sini kita boleh letak jawapan kita. Kalau huruf kita ada 5, kita cuma pilih 3. Darab, kalau nombor ada 4 nombor, 4 digit, kita hanya cuma pilih dan kita susun 2 nombor tersebut. Okey, itu saja jawapannya. Okey, cuba kira dapat berapa ni? Sebelum kita masuk gabungan Pak ni. Lepas ni kita masuk gabungan dia Pak. Apa masuk gabungan? Okey, cuba kira 5P3 darab 4P2. Berapa tu? Okey, berapa jawapannya? 5P3 darab 4P2. Cuba kira. 320. 320 itu jawapannya. Alright. Cikgu So, ya? 720. Ha? 700. Oh, 700. Okey, bukan 3 720. Betul. Okey, betul. 720. Alright. So ada apa masalah tak tentang pilih atur ni? Sebelum kita masuk gabungan. Ada apa masalah tak? Tak ada Okey? Tak ada Alright, kita stop pilihan sekejap. Baik, so sementara kita nak masuk gabungan guys. Kita nak masuk dalam gabungan ni. Okay, sedikit tentang gabungan gabungan ini, kalau kita compare dengan pilih atur, gabungan, pilih atur, kita pilih and then kita susun. Itu pilih atur. Gabungan, kita cuma pilih saja, tak ada susunan. Dapat tak idea tu? Kita cuma pilih saja, tapi kita tak payah buat susunan. Contohnya kalau kita nak pilih AJK kelas, ketua, penolong, bendari, setiausaha, ada 4 orang tu lah. Kita pilih saja. Kita pilih, tapi kita tak payah susun lah. Dia berapa nak susun. Melainkan kalau kita nak ambil gambar, kita pilih 4 orang tu, kita susun. Ini tak ada. Ikut bergantung pada soalan. Okey, faham tak situasi ni? Cikgu akan tunjukkan situasi ni. Cuba bayangkan sebentar Okey, cuba bayangkan Okey, cikgu akan tunjukkan situasi ni. Macam mana yang dimasukkan pilih atur ni. Okey, cuba kita tengok struktur ni pula.
Dia compare antara dua ni supaya kita faham betul-betul. Pilih atur ialah kita pilih and then kita buat susunan. Okay, faham tak? Okay. Manakala gabungan, kita pilih saja. Okay, cuba tengok yang cikgu nak terangkan ni. Kita bandingkan dua benda ni. Pertama, kita ada pilih atur. Supaya kita faham betul-betul. Pilih atur. Dan kita ada gabungan. So dalam topik kita ni, bab 4 ni, ada dua topik ni saja. Pilih atur dan gabungan. Alright, so apa beza mereka berdua ni? Di mana cikgu kata tadi, kalau kita ada ABC, Ali, Baba, Chong. Okay, kita dia Ali, Baba, Chong. Lepas tu cikgu nak pilih dua orang nak ambil gambar. Kalau kita ambil gambar, kita sediakan dua kerusi. Sebab kita nak pilih dua orang. Dua kerusi. Okey, apa pilih atur yang awak boleh buat kat sini? Kita nak ambil gambar dua orang daripada Ali, Baba dengan Chong. Pakai contoh lah. Okey, apa pilihan-pilihan yang kita boleh buat kat sini? Okay, yang pertama, kita boleh pilih Ali dan Baba. Susun, okay, kerusi. Ada dua kerusi. And then, kita ambil gambar. Atau kita boleh susun Baba dan Ali. Boleh? Kita boleh susun dengan keadaan Ali dengan Baba. Oh, tak sesuai lah. Baba sebelah kiri lah, Ali sebelah kanan lah. Betul lah. Kita ambil gambar. Kita pilih dua, lepas tu kita susun. Atau, apa lagi pilihan kita boleh buat lagi? Ini kita bincang sama-sama Atau, berapa pilihan kita boleh buat lagi? Kita boleh pilih Ali dengan Chong. Ali dengan Chong. Oh, tak sesuai lah bergambar Ali dengan Chong kiri, Chong kanan. Kita ambil Chong kiri lah, Ali kanan. Alhamdulillah kita buat. Okay. Okay, apa pilihan lagi yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh pilih pilihan dan susunan yang kita boleh buat. Kita boleh ambil Baba Chong. Okay. Baba dengan Chong pula. B dengan C. Atau kita boleh pilih C dengan B. Okay, itulah. Pilih dan kita susun. Ini maksudnya pilih atur. Okay, so pilih atur. Kita susun macam ni. Okay. So ada berapa bilangan kita boleh kira kat sini? Structure ni saja kita boleh dapat berapa? Structure ni. Kita boleh dapat kat sini saja ada 6 structure. Okay. Yang 6 kedudukan pilihan yang kita boleh buat. Okay. Ataupun senang cerita, kalau pilih atur dia gunakan formula 3P2. So jawapannya adalah 6. Okey, itu ialah pilih atur. Okey, faham tak ni? Okey, ini kita belajar yang tadi, yang sebelum ni kita belajar yang ini pilih atur. Okey, sekarang ni kita tengok yang gabungan pula. Lepas tu gabungan ini cerita dia Ali, Baba, Chong. Okey, kita pilih dua. Kita macam tadi, tapi kita pilih dua, tapi tak perlu ambil gambar. Kita cuma pilih saja. Apa jawapan awak? Pertama, kita mungkin boleh pilih Ali, Baba. Atau kita boleh pilih Baba, Ali. Tak boleh, tak payah. Sebab ini pilihan, ini bukan susunan. Kita pilih saja. Kita tak payah susun-susun lagi dah. Macam pilih atur. Kita dah ambil A, dah ambil B dah. Tak payah nak susun-susun lagi, nak ambil gambar, tak payah. Faham tak maksud cikgu? Okay, so sekadar cukup dengan Ali, Baba kita pilih. Atau kita boleh pilih Baba dengan Chong. Atau kita boleh pilih Ali dengan Chong. Ada lagi tak cara lain? Cuba fikirkan. Okay, kita pilih dua. Tapi tak payah susun. Ini gabungan. Kalau pilih atur, kita pilih dua, kita susun. Kita mungkin boleh susun Ali, Baba atau Baba, Ali, Ali, Chong, Chong, Ali, Baba, Chong, Chong, Baba. Ini kita ada 6 pilihan. Tapi kalau gabungan, kita cuma pilih saja.
tak perlu buat susunan. Maknanya tak perlulah kalau kita dah ambil AB, tak perlulah kita ambil BA lagi. So takat AB dah cukup. So BC dengan AC. Okay, yang kat sini saja struktur gabungan ni gabungan kita buat ni. Kat sini saja gabungan ni ada 3 sahaja pilihan yang kita boleh buat. Tak payah susunan. Okey, ada cuma 3 sahaja. Compare tak dengan sebelah pilih atur. So kalau ikutkan dia punya formula dia adalah dari 3 C2 3 choose 2. Itu saja. Apa jawapan 3C2? Ada dalam formula tu. Dalam kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Ada tak NCR? Ada tak dalam kalkulator tu? NCR. Ada tak kiraan kalkulator awak tu? Ada ni? Berapa tu? 3C2. Okey. Cuba awak kira. Berapa tu? 3. Berapa dapat? 3. Betul tak? Jawapannya 3. Okey. So awak dapat beza bandingkan tak antara pilih atur dan gabungan ni? Okey. Okey, pertama pilih atur ni kita guna formula P. Okey, P. Kita gunakan P. Manakala manakala gabungan ni kita gunakan formula dalam kalkulator tu C. 3C2. Beza antara mereka berdua ni, pilih atur kita ambil dan kita susun. Manakala gabungan ni kita ambil saja. Sebagai contoh, pilih atur, bila saya nak ambil 3 orang, cikgu nak ambil gambar. Cikgu pilih 3 orang ataupun dalam 3 orang tu mengikut contoh ni, dalam 3 orang tu cikgu nak pilih 2 orang, susun 2 orang ni kita ambil gambar. Faham tak maksud saya? Gabungan ni cerita dia, kita pilih 3 orang ni bantu cikgu 2 orang saja. Tak ada ambil gambar. Bantu cikgu ni maksudnya pergilah tolong-tolong buat apa-apa. Dia tak ada susunan yang berlaku kat situ. Okay, susunan kita pilih atur ni ada melibatkan susunan, gabungan ni tiada susunan. Okay, so maknanya kalau A dah pilih, A dengan B, kita dah pilih, tak perlu nak ambil B dengan A lagi. Okay, tak payah. Okay, so berbeza mereka berdua ni. Alright. So, mari kita tengok soalan modul dia pula. Faham tak setakat ni? Okay, faham tak setakat ni? Okay? Okay, faham tak setakat ni? Apa yang dimasukkan dengan pilih atur dan gabungan? Mari kita tengok soalan dia lah. Okay, kita tengok soalan, tengok modul you guys yang cikgu dah beri hari tu. Mana hilang pula modul cikgu. Sebentar. Okay. Kita share. Alright, kita tengok gabungan. Okay, gabungan dia menggunakan formula ini. Kalau tengok betul-betul formula dia ada diberi dalam modul cikgu tu. Okay, kita banyak pada guna calculator sebenarnya. Okay, tak banyak sangat guna formula. Alright, ini formula dia. Tapi kalau nak guna secara manual, menggunakan formula pun boleh, tak ada masalah. Formula ini digunakan waktu zaman-zaman cikgu dulu lah. Sebab kita dulu tak ada calculator saintifik. Nak tekan terus NCR tu, tak ada. Okay, so awak boleh terus tekan So mari kita tengok beberapa soalan yang tertera kat sini lah. Okay, muka surat berapa ni? Muka surat 11 dalam modul tu. Tengok soalan dia lah. Okay, berapakah caranya, tengok soalan 1 berapakah caranya 3 orang pelajar boleh dipilih daripada sekumpulan 10 orang pelajar untuk suatu ekspedisi? Okay, jawapannya terus lah. So dia pilih je 10 C3. Okay, so keyword dia pilih je. Keyword dia pilih. Okay, tak ada unsur-unsur susunan. Keyword dia dipilih. Okay, berbeza dengan pilih atur. Dia ada susunan, bentuk. Bentuk tu susunan. Okay, so itu keyword dia. Okay, untuk keyword gabungan ni dipilih, memilih. Dalam bahasa Inggeris choose. Alright. Okay, so soalan nombor 2. Carikan bilangan. Okay, apa jawapannya 10C3? Tekan kalkulator. 10C3 berapa? 10C3 sama dengan berapa tu? 120. Okay. Awak kira lah sendiri. Okay, dalam modul tu awak boleh teruskan. Cari bilangan cara untuk memilih 2 barang daripada 8 barang di sebuah kedai.
kat sini kita tengok tiada unsur susunan. Tak ada susun-susun. Dia cuma pilih je. Dia memilih. Okey, kalau gitu jawapannya 8C2. Okey, kira berapa 8C2? Okey, awak kira sendiri. Berapa jawapannya? 28. 28. Okey, betul. 28. Okey, next. Bob telah diberi satu peluang untuk memilih 3 subjek daripada 7 subjek ditawarkan suatu kursus. Ini senang je lah. 7C3. Jangan terbalik Jangan 3C7 ni make error lah. Salah ini. Jawapannya 7C3. Alright. Okey, berapa tu kiraan? Pandai yang 35. 35. Tak banyak Jawapannya tak banyak. Macam kalau pilih A tu susunannya banyak. Okey. Susunan pilihan ni banyak. Okey, ini cuma 35. Okey, itulah. 4. Suatu jawatan kuasa mengandungi 2 orang perempuan dan 3 orang lelaki dapat dibentuk daripada 10 orang perempuan dan 8 orang lelaki. Berapakah cara jawatan kuasa itu boleh dibentuk? Okey, yang ini kita kena ambil kira lelaki dan perempuan. Okey. So, perempuan dan lelaki lah So, kita kena tengok kita ada 10 orang perempuan. Okay, untuk perempuan, untuk perempuan kita ada 10, kita hanya pilih, terus pilih saja, bukan susun. Okey, pilih saja, kita tak ada susunan di sini. Di 10C3 10C2 sebab dia nak cuma 2 orang perempuan daripada 10 orang perempuan. Okey, darab. Okey, dengan lelaki ada 8, yang kita nak pilih hanya 3 sahaja. Okey, itu saja. How many ways can the committee be formed? Okey, so ini saja jawapannya. So, perempuan dengan lelaki. Perempuan dengan lelaki. Alright. Okey, so perempuan 10C2 darab 8C3. Okey, 10C2 dan 8C3. Okey. Okey, setakat ni faham? So, berapa pilihan yang kita boleh buat? Daripada 10 perempuan, kita ambil 2. Dan lelaki kita ada 8, lelaki kita pilih 3. Okey, kira tu berapa tu? Cuba kira guys. Ya, 2,520. 2,520. Okey, setakat ni faham? Ada nombor 5. Bilangan 3 buah buku sains dan 4 buah buku matematik boleh dipilih. Dipilih saja. Kau perasan tak di sini perkataan dipilih? Daripada 5 buah buku sains dan 7 buah buku. Okay, 3 buah buku, 4 buah buku. 3 buah buku sains dan 4 buah buku matematik dipilih daripada, kalau buku sains, buku sains ada 5 buah buku, kita cuma pilih 3 saja. Darab 7 buah buku matematik. Matematik, daripada 7 matematik tu kita cuma pilih 4 saja. Kat sini tiada susunan berlaku. Dan tak ada cerita susun kat rak ke, susun kat meja ke, ikut itu syarat. So, sekarang ni dia cuma pilih saja, dia ambil daripada buku tersebut, tiada susunan berlaku. Ini adalah dikatakan sebagai gabungan. So, 5C3 darab 7C4. Jawapan ni berapa? Cuba tekan kalkulator. Okey, apa jawapannya? 350. 350, betul. Itulah jawapannya. Okey, so faham tak apa maksud dengan gabungan ini? Sebelum kita pergi ke gabungan yang lebih yang ada syarat pula. Ini gabungan yang mungkin tiada syarat sangat. Tapi tengok yang gabungan yang mungkin ada soalan syarat. Okey, muka surat 12. Okey, di bawah syarat-syarat tertentu. Gabungan bagi pilihan R objek berlainan daripada N objek berlainan di bawah syarat tertentu. Itu masih menggunakan formula tadi. Okey. Ini secara manual nak gunakan formula ni boleh, tak ada masalah. Ataupun awak terus tekan kalkulator macam tadi kita buat.
okey pun tak okey. Alright, so kita tengok soalan, tak payah tengok contoh lah, tengok contoh. Kita tengok terus pada soalan. Kalau contohnya awak boleh baca sendirilah. Okey, sebagai contoh soalan nombor 1. Okey, tengok nombor 1 muka surat berapa ni? Okey, soalan 1. Syarikat P menawarkan satu pilihan sebanyak 18 saluran televisyen dalam satu promosi khas. Seorang pelanggan baru boleh memilih 6 saluran mengikut minatnya. Carikan 6 saluran, carikan bilangan pilihan yang mungkin jika dia mesti memilih saluran dokumentari. Okey, dia tidak memilih saluran kartun. Okay, ini masalahnya. Okey. Alright, so ada 18 saluran televisyen and then dia nak pilih. Di mana dalam 18 saluran televisyen, cuba awak bayangkan biasanya Astro lah yang banyak saluran ni. Kita boleh tengok dokumentari, HBO and apa lagi channel Astro, cikgu pun tak ingat, cikgu tak melanggani channel Astro ni. Okey, Disney, ada apa? AXN, ada Fox Movie, ada Sport. Okey, tu ada 18 saluran tersebut. Dan dalam 18 saluran tersebut, dia kata ada 18 saluran tersebut, okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 18 saluran. Cuma sekarang ni dia nak pilih 6 saja, di mana A, soalan A, dia mesti memilih saluran dokumentari. Okey, so maknanya dalam banyak 18, lebih kurang 18 channel tu, ada satu saluran dokumentari dia masuk kat sini. Okay, tak kira lah kedudukan sebab sini gabungan bukan susunan. Okay, jadi daripada 18 saluran tu semestinya wajib dokumentari. D ni dokumentari dokumentari. D ni dokumentari. Kita dah pilih dulu. So tinggal berapa saluran lagi? Tinggal berapa saluran bila dokumentari kita dah ambil? Ada tinggal lagi 17 saluran lagi untuk kita pilih. Okey, sebab dah tolak dengan satu, sebab dokumentari kita dah pilih. Tolak satu, dokumentari kita dah pilih. So tinggal berapa lagi channel yang kita nak pilih? 17 C 5. Itu je jawapannya. Okey, 1 darab 17 C 5. Kenapa 1? Sebab dokumentari kita dah pilih dulu yang pertama. Okey, ini dia jawapannya. Faham tak setakat ni? Ni kita pilih. Dia bukan susunan jangan confuse Okey. So, kalau saluran 1 kita dah pilih, tu kurang dah 1. Jadi 17 C 5. Itu jawapannya. Ataupun jawapannya just 17 C 5 pun dah okey dah. Okey, 17 C 5 pun dah okey dah. Ini jawapannya. Okey, apa jawapannya? 17 C 5. Faham tak ni? Faham. Faham Okey. Alright, so ini bukan susunan kita cuma pilih saja. Okey, bila dokumentari dah ambil, kita dah pasti ambil dokumentari, tinggal lagi 17 channel. Kita tinggal lagi 5 channel kita nak pilih, 17 C 5. So berapa tu? 6,000 berapa tu? Kira? 6,188. 6,188 cara yang kita boleh buat dalam memilih saluran-saluran yang telah ditawarkan. Okey. Alright, itu soalan A. Soalan B. Okey, itu soalan B. Padam tak boleh kita rekod, nanti awak boleh tengok balik just in case. Macam itu cikgu bagi dalam YouTube, awak dah tengok tak kelas sebelum ini cikgu cuba terbaik untuk dapatkan kelas tayangan ulangan ni. Okey, dia tidak akan memilih saluran kartun. Dia tak nak pilih saluran kartun. Okey, maknanya dalam 18 saluran tu, dalam 18 saluran tu, kita ada 18 saluran, kurang 1. Sebab apa? Dia akan jadi kurang 1 sebab kartun dia tak nak. Kartun dia tak nak. Okey, dia tak nak. So, satu channel sudah kurang. So, jadi 17 channel. Okey, so kartun dia tak nak. Okey, dia tak nak ambil kartun.
Tu jadi 17 channel. Tapi dia masih nak cari 6 channel lagi. Kat sini jawapan dia akan jadi 17 C 6. Itu saja jawapannya. Okay. Alright, cuba kira 17 C 6 berapa? Berapa tu? Kira. Tekan kalkulator. $12,376. Ya, 12,376. Banyak juga. Sebab dia ada 17 channel. 12,376 untuk soalan 1. Faham tak setakat ni? Alright. Okay, kita tengok soalan 2 pula. Okay, jangan confuse soalan 2 ni susunan dan tak susunan. Ini bukan pilih atur Soalan 1, soalan 2 dan seterusnya lah yang kita akan buat ni. Okey, cuba tengok soalan nombor 2. 4 huruf dipilih daripada perkataan Germany. Cari bilangan cara untuk memilih. Okey, pastikan. Dia punya keyword kat sini awak perhati soalan nombor 1 pun dikata memilih, pilihan. Ni pun sama, dipilih, memilih. Seakan-akan soalan 2 ni macam pilih atur sebab dia susun huruf. Tapi kalau kita tengok betul-betul 4 huruf dipilih saja. Pilih saja. Tapi kalau dia ada perkataan bentuk dah jadi lain lah. Dipilih dan dibentuk. Kalau ada bentuk, keyword bentuk, bentukkan ini atau susun, ini akan jadi pilih atur. Okay, susun ini akan jadi pilih atur. Okay, kalau ada perkataan bentuk atau disusun, ini akan jadi pilih atur. Okay, tapi macam mana pun, soalan ni cuma keyword dia pilih. Ini soalan gabungan. Ini keyword dia lah. Okay, so soalan 2A, 4 huruf dipilih daripada perkataan Germany. Okay, kita ada lebih kurang 7 huruf Germany. Kat sini saja ada 7 huruf. Jadi kita cuma pilih 4. Okay. Cuma kita pilih di mana I mesti mengandung I, huruf I. Okay, I dah ambil. Okay, tinggal berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. So ini tinggal cuma jawapan soalan A adalah 5C3. Okey, itu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bukan 5 6. Okey, 6C3. Itu saja jawapannya. Bukan 6P dia 6C3. Kenapa 3? Sebab ada 3 lagi pilihan yang kita nak buat. 1, 2, 3. I dah ambil. So ada tinggal berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf lagi. Okey. So jawapannya adalah 6C3. Lepas cikgu tekan kereta ni, hanya 20 cara yang kita boleh buat pilihan daripada huruf-huruf Germany, pilih 4. Dia tak ada susunan. Kalau susunan kita letak P. Okey. Okey, faham Setakat ni faham Soalan B. Okay, soalan B, kita tengok syarat yang B. Dia kata tidak mengandung I huruf vokal. Dalam perkataan Germany ni, kita pilih kita pilih 4 huruf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini dia kata tidak mengandung I huruf vokal. I dia tak nak, I dia tak nak. Tinggal berapa nombor? I dia tak nak, I dia tak nak. Itu maksudnya. Okay, so maknanya kita cuma tinggal hilang pula. Okay, maknanya I kita dia tak nak, A dia pun dia tak nak. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 huruf, tinggal kita pilih. Kita gabungkan pilihan. Dia bukan susunan tetapi dia adalah gabungan. Kita letak 5C4. Itu jawapannya. Okey. So, apa jawapannya? 5C4. Jawapannya ada 5 sahaja. Betul Okey. Alright, faham tak setakat ni? Okey, keyword dia pilihan. Dia tak ada susunan. Keyword dia hanya pilih saja. Okey. So, 3.
Suatu jawatankuasa terdiri daripada 5 orang dipilih daripada 3 orang lelaki dan 6 orang wanita. Carikan bilangan cara untuk membentuk jawatankuasa jika syarat dia ada A dengan B. Okey, cuba kita tengok dalam keadaan tak ada syarat. Tamu syarat ini. Ada berapa orang keseluruhan? Ada 3 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Kat situ kita letak 9. Berapa 9? 3 tambah 6. 3 lelaki tambah 6. Kita pilih 5 orang. Ini kalau dalam keadaan kalau dia tanpa syarat. Tanpa syarat lah untuk kita pilih. Okay. Tak ada susunan kita pilih saja. Tak ada susunan-susunan yang diri. So ini namanya gabungan. Jadi kalau kita tengok kat sini, alright, dia ada syarat. Syarat yang pertama, ia mengandungi 2 orang lelaki sahaja. Tengok soalan yang pertama. Ia mengandungi 2 orang lelaki sahaja. Bermakna dalam 3 orang lelaki, tengok lelaki, kita pilih 2 orang sahaja. Darab, perempuan ada berapa orang? 6 orang. Kita nak pilih berapa perempuan? Idea? Lelaki ada 3 orang, kita pilih 2. Manakala perempuan ada 6, kita pilih berapa? 3. Betul, 3. Kenapa 3? Fikirkan. Kenapa 3? 2 tambah 3. Sebab dalam soalan ni dia cuma nak 5 orang saja dari kalangan 3 lelaki, 6 orang perempuan tu. Oleh kerana soalan A dia telah menetapkan 2 orang lelaki. Soalan A ni, soalan A ni dia dah menetapkan 2 orang lelaki. Selebihnya 3 orang tu kita ambil daripada perempuan. So total kat sini 2 tambah 3 ada 5. Mengikut syarat ni lah. Alright, so kira ni semua berapa? 3C2 darab 6C3. Berapa jawapan kita? Okay, berapa jawapan kita kat situ? Faham tak maksud saya? Okay? Kira? Tolong cikgu, silakan. Sebelum kita matkan pembelajaran kita, satu soalan ni pun cukup. Nanti yang lain tu kita boleh bincang hari waktu yang lain. 60. 60, betul. Okey, 60 cara. 60 cara pilihan yang kita boleh buat. Okey, ingat ini tak ada susunan. Jadi kita pilih saja. Jadi soalan yang seterusnya, B. Tengok B, ni kepadam. Kita tengok balik soalan B. Soalan B ialah ia mengandungi lebih lelaki daripada wanita. Okey, maksudnya soalan B ni, maksudnya dalam 3 orang lelaki, okey, 3 orang lelaki, pada sekejap, kat bawah ni ya. Daripada 3 orang lelaki, lelaki dengan perempuan ada 6, kita nak pilih berapa maksud saya. Kalau dia kata ia mengandungi lebih lelaki daripada wanita, bermakna mungkin kita boleh pilih 3. Tiga-tiga ni kita pilih, perempuannya 2. Okey. Tak? Logik tak? Logik tak? Logik. Logik kan? Itu je lah. So, 3C3, 6C2. Lelaki lebih ramai daripada perempuan bila kita buat pilihan tersebut. Itu saja jawapannya. Darab 3C3, 6C2. Total semua yang kita dah pilih 5 orang. Sebab ikut soalan dia nak 5 saja. Okey, faham tak maksud cikgu ni? Cikgu, kalau macam nak pilih 4 lelaki, 1 perempuan boleh tak? 4 lelaki, 1 perempuan tak boleh. Sebab lelaki cuma ada 3 orang saja. Faham tak? Ya. Kalau kita buat sebab dalam soalan ni cuma ada 3 orang saja. Kita tak boleh 3C4. Dah tak boleh. Ni dah make error. Kiraan tak boleh. Okey, so kita kena faham kat itulah.
Alright, so kena hati-hati. Okay, so jawapannya adalah 15 cara. Okay, macam mana? Okay tak? Nak satu lagi soalan tak? Soalan 4. Boleh tak? Ke nak stop sini? Boleh. Nak sambung. Satu lagi cukup Okay. Suatu jawatan kuasa yang mengandungi 3 orang adalah dipilih daripada 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Macam tadi lah, soalan lebih kurang macam tadi. Okay, soalan nombor 3 tadi. Okay, kita tengok Kita tengok betul-betul. Kena faham diagramnya dan kena faham soalannya. Okay, jadi kita kena tengok. Jawatan kuasa dapat dibentuk. Okay, soalan A ni macam tak ada syarat Dia tak ada syarat. Sebab dia kata tak ada, dia tak tetapkan berapa lelaki, berapa perempuan. Dia cuma kata dalam 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan. So keseluruhan orang tu ada 10. Kita gabungkan 3. Ni soalan A. Okay, soalan A ni tiada syarat. 10 C 3. Okay, so ni tak ada susunan Dia tak ada susunan. Keyword dia pilih. Pilih saja. Nampak? Keyword dia pilih. Itu pilih. Pilih. Okay. So jadi soalan B. B ni ada syarat. Sekurang-kurangnya seorang lelaki. Soalan B ni kena berhati-hati sikit. Panjang cerita ni. Sekurang-kurangnya seorang lelaki. Jadi kalau kita bentukkan diagram dia, kita ada lelaki, iaitu lelaki tu ada 6 orang. C. Okay. Sekurang-kurangnya seorang lelaki. 1. Perempuan ada berapa? 4. C. 3. Okay. Salah. 2. Kenapa 3 tak boleh? Dia nak 2. Kenapa 1, 2? Kenapa 1, 2? Sebab dia cuma nak 3 orang saja. Itu syarat utama dia. Yang bawah ni kena temulannya 3. Sekurang-kurangnya seorang lelaki. Apa maksud sekurang-kurangnya? Lebih daripada 1 tau. Atau kita kena ambil kira atau lelaki, cerita lainnya kita boleh ambil 6 lelaki C 2. Perempuan berapa? 4 C 1. Jumlah 3 bawah ni jumlah 3 sebanyak 3 orang saja. Logik tak? Logik tak? Setakat ni. Atau ada lagi tak atau dia? Lelaki dan perempuan. Maknanya kalau seterusnya atau ni dia, kalau sekurang-kurangnya at least ni dia kena, kalau 1 mungkin 2 mungkin 3, gitulah. So jadi yang lelaki ni kita boleh ambil kira 6 C 3. Semua-semuanya lelaki. 3 orang ni. Perempuan berapa? Kalau 6 C 3, perempuan berapa? Siapa tahu? Kosong. So maknanya kita yang pertama ni kalau kita tengok betul-betul, yang kita lihat kat sini conclusionnya, yang pertama ni ini dia ambil kira dengan 6 lelaki kita pilih seorang, manakala 4 perempuan kita pilih 2. Okay, so jumlah kat sini ada 3 orang. Memang syaratnya 3 orang saja nak pilih. Okay, kedua kita boleh ambil kira 6 lelaki pilih 2 lelaki. Okay, perempuan 4 pilih 1 perempuan. Kita tengok sini jumlahnya masih 3. Okay, dan seterusnya atau 6 C 3 lelaki. Okay, dan 4 C kosong. Okay, maknanya sini kita merujuk kepada kesemua kita pilih lelaki. Perempuan tak terpilih. Okay, so maksudnya atau ini maksudnya apa? Siapa tahu? Atau ni kita nak tukarkan kepada simbol apa? Atau ni. Atau ni kita nak ni atau nak tukar kepada simbol apa? Siapa tahu? Tambah, betul. Atau ni maksudnya tambah lah. Kalau mana-mana matematik pun atau dan darab atau tambah. Itu je. Okay, so ini logiknya lah. So ini kita tambahkan. Okay, so yang dalam ni kita darab. Ni darab. Okay, ni darab. Itu saja jawapannya. Cuba kira berapa jawapannya. A dah dapat tadi. Ini soalan B Okay. Cuba dapatkan last pelajaran kita. Tengah hari ini dah pukul 12.05 lebih. Okay, ada berapa? Kena kira satu persatu ni.
Semua nilainya berbeza-beza. Kena tambahkan satu persatu. Okay, cuba kira. Cikgu tak ada kalkulator ni. Awak boleh kira kan cikgu. Tolong kira. Berapa dapat? Siapa dapat jawapan? Tengok jawapan. Grace dah dapat. Nur Alia. Yang lain macam mana? Ya? 100? Ya, 116 jawapannya. Dia kena kira satu persatu lah. Nak tekan terus kalkulator cikgu tak galakkan. Tapi kalau mereka mahir dengan kalkulator terus tekan tak ada masalah. Okey. So, jadi jawapannya ialah 116 cara yang kita boleh bentukkan. Bukan bentuk, kita boleh pilih budak-budak ni. Okey. So at least ini soalan B . Okey, itu saja untuk hari ini. Yang lain tu awak cuba buat dulu. Cuba buat dulu. Macam soalan gabungan ni atau combination dalam bahasa Inggerisnya, dia banyak kepada pilih orang. Ini kita boleh buat tentukan lah. Jawatan kuasa, kadang-kadang pilih untuk sukan. Kalau baca cerita ni pun lebih kurang lah. Dia banyak pilihan-pilihannya di sini. Alright, so awak cuba buat dulu, dapatkan jawapannya. Kalau tak faham, boleh WhatsApp saya. Esok kita jumpa lagi dalam kelas PDPR kita. Alright, setakat ini cikgu cuba dapatkan video dia lah nanti ya. Jumpa video kan, kalau awak tak faham, awak boleh tengok balik video tersebut. Dan boleh tengok, boleh buat balik latihan-latihan cikgu beri dalam modul ni. Okey, yang lain tu soalan nombor 4, 5, 6 dan seterusnya cuba buat dulu. Okay, jangan risau Alright, so ada apa-apa masalah lain yang awak nak tanya? Sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa isi kehadiran. Cikgu tengok kat sini kehadiran tak ramai ni. Macam mana boleh tak ramai ni? Kehadiran ni ada 21 orang, tapi yang ada sini yang isi kehadiran cuma berapa orang ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang saja isi. Dan dalam kita punya kita punya Google Meet ni ada lebih kurang 22 orang. Ada sesiapa yang tak boleh nak masuk dalam ni? Stop presenting. Masuk dalam link tu. Dapat tak link tersebut? Tolong isi link dulu sebelum kita habis. Jangan keluar dulu. Sebelum kita habis ni kita... Cikgu kena send balik lah saya rasa. Okey, saya send balik. Okey, dapat kan? Dapat tak? Dapat. Okey, cuba. Yang lain tu tolong isi. Kurang-kurangnya ada lebih kurang 20 orang. 20 orang yang telah menghadiri kelas. Paling okeylah hari ni ramai. Compare dengan minggu lepas, berapa orang sangat? 18, 19, ini ramai sikit. Apa yang minggu lepas juga tak check nama Siva Sangkar. Siva ada. Siva baru masuk minggu lepas Siva tak masuk Okey, tolong isi dalam link kehadiran Google Form. Ni bukti ni, nanti kalau panitia tengok siapa budak yang tak rajin masuk kelas ni, nanti kita boleh isukan surat. Isukan surat kepada ibu bapa ibu tak pernah masuk. Itulah kita boleh WhatsApp kepada ibu bapa, ni tak masuk kelas sekian-sekian hari. Ini buktinya. Okey, kenapa kita kena ada kehadiran ni. Okey, siapa lagi tak isi? 16, 17, okey, 18, 19 orang dah isi. Okey, siapa lagi tak isi lagi? Tolong isi Ada lagi seorang lagi. Seorang lagi tak isi. Siapa tu? Yang tak boleh isi ke? Ada lagi 2 orang. Siapa yang tak isi lagi ni? Tolong isi dalam link kehadiran yang cikgu berikan tu. Tolong. Sebelum kita tamatkan kita punya pembelajaran kita. Lepas sikit. Cikgu dah lapar ni. Alright. Dah isi belum? Kita tengok. Masih ada lagi 1 orang lagi. Siapa belum isi? Tak boleh masuk ke? Tak ada orang lain masuk ni. Masih ada lagi orang tak isi. Baru 20 orang. Ada seorang lagi. Siapa Kita tak boleh nak check lah. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Alah, 21 orang. 20 orang lah. Abang lebih 21.
Lagi seorang siapa tak isi ni? Saya tak perasan lah. Sanjana dah isi. Tolong Okey, yang sekarang Sanjana dah isi, Grace, Siti Syafika, Kisha, Anis, Lu Munyi, Lai Zenlin, Kishalini, Nur Alia, Wong Jinwei, Amisha, Lau Yao Yang, Yamuna, Liu Yanze, Lau Zhenghao, Trishan, Nur Airin, Hu, Siva Sangkar, Chai Yung Zeng. Ada seorang lagi? Siapa Tak perasan ni aku. Dia terlebih orang ke ada orang lain masuk ni? 21 orang. Betul ni, 20 orang. Betul lah kot. Kita berapa orang? 20 betul lah tu. 21 tu termasuk saya. Okey. Alright, itu saja. Okey, tak apalah, minta maaf banyak. Okey, so jadi kita sambung esok. Okey, setuju? Alright. So buat dulu latihan yang cikgu berikan. So kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye bye.